kisah dalam surah Al-Jumu'ah. Walaupun sebelum tu terlebih dahulu mari kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala masih berikan kita masa, masih berikan kita nikmat kesihatan untuk sama-sama kita meneruskan kita punya uh, kuliah mingguan kita daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ini dah jadi macam usrah kita dah jadi macam pada saya lah kan. Ni di antara kelas yang konsisten dalam bentuk virtual. Kelas yang konsisten keseluruhannya pun virtual dan tak virtual, sebab kalau di masjid-masjid dah tertangguh, dah tutup dan sebagainya, dan di antara kadang-kadang asbab untuk saya nak membaca Al-Quran iaitu dengan melalui mengajar. So bila kita mengajar sebenarnya bukanlah kita hanya kepada pendengar, tapi diri sendiri juga adalah satu perkara yang perlu disyukuri. Dan inilah di antara sebab Tuhan bagi kita peluang, iaitu dengan kesihatan dan masa yang masih lagi Tuhan permudahkan urusan kepada kita. Baik. Tadi saya mukadimah apa? Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Lepas tu kita baca apa? May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Surah Al-Kahfi. Lepas tu kita syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salah satu perkara yang kita boleh ambil kan mukadimah ni, pernah kita bincang sebelum ni. Ada juga dalam kita kata apa? Dalam kita punya kehidupan yang ini di luar lah, bukan mungkin bidang perubatan medical, tapi dalam Islam dia ada penyakit ain kan. Sebelum kita pernah bincang penyakit ain ataupun sihir-sihir yang berada di luar sana. Ada satu masa Nabi SAW dia nak berdakwah kepada Ibadul Azdi saja. Al-Azdi itulah kan seorang tu. Akhirnya seorang tu dia masuk Islam. Dia tahun ke-11 kenabian. Masa tu Nabi masih lagi berada di Mekah. Pengikut orang Islam tak ramai lagi. Dan masa tu ketika musim haji, datanglah seorang nama dia Al-Azdi, lebih kurang macam tu. Datang daripada Yaman dan kemudian Nabi SAW berjumpa dengan beliau. Nabi dan orang tersebut sebelum bertemu dengan Nabi, dia mendengar cerita orang-orang Quraisy kata jangan pergi jumpa dengan Muhammad sebab Muhammad tu ahli sihir, Muhammad tu gila dan sebagainya. Tapi si fulan ni dia kata apa? Dia ni rupanya dekat Yaman adalah seorang tukang jampi, tok bomoh. Dia ada banyak mantera. Dia baca mantera kan. Lepas tu bila dia bertemu dengan Nabi kita, dia kata apa? Tak apalah, biarlah aku jumpa dengan Muhammad. Dia kata mana tahu nanti aku boleh jampi Muhammad, dia kata, dan kemudian nanti aku boleh pulihkan Muhammad. Sebab dulu katanya dia orang yang sangat baik Muhammad ni. Tiba-tiba dia bawa ajaran yang pelik iaitu ajaran Islam. So si fulan ni dia nak jampi Nabi kita. Dia nak jampi. Dia seorang tok bomoh lah. Dan apa yang berlaku, dia pun jumpa dengan Nabi. Dia jumpa dengan Nabi, dia pun kata, wahai Muhammad, aku ni datang daripada Yaman. Aku ni tukang jampi. Boleh tak kalau kata ceritanya aku ni jampi kamu, mana tahu aku jampi kamu, kamu boleh jadi sihat, kamu boleh jadi baik, ya? Kata si fulan tadi. Lepas tu Nabi kita pun bacakan apa? Nabi kita pun bacakan ayat mukadimah yang saya bacakan tadi. Nabi mula-mula Nabi puji Allah, alhamdulillah, nahmaduhu, Nabi minta pertolongan pada Allah, wa nasta'inuhu,
Lepas tu Nabi bacakan ayat daripada surah Kahfi kan, may yahdillahu fahuwal muhtad wa man tajida lahu waliyyan mursyida. Lepas tu Nabi pun baca syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Lepas tu apa yang berlaku? Si tukang jampi tadi tiba-tiba dia pun kata, dia kata, cuba baca balik Muhammad apa yang kamu baca tadi. Nabi ulang perkara tersebut sebanyak 3 kali lagi. Lepas tu apa yang berlaku? Si fulan tadi terus lembut hatinya dan akhirnya dia kata, aku akhirnya mengucap syahadah, mengucapkan, dia kata apa? Masuk Islam lah. Aku pun berkata, hulurkan tanganmu wahai Muhammad, aku berikrar. Aku berikrar dan kemudian aku ingin masuk ke dalam ajaran Islam. Saja saya kongsikan kisah ini sebab itu semoga kita mengambil iktibar daripada sunnah Nabi. Setiap perbuatan Nabi itu mesti ada hikmah di sebaliknya. So di antara perkara yang boleh kita biasakan sebelum kita memulakan suatu pengajaran, sesuatu penyampaian, sesuatu majlis dan sebagainya, mulakan dengan puji-pujian sebagaimana Nabi ajar tadi. Supaya tengok tukang jampi pun boleh lembut hatinya. Ini kan pula kalau pelajar orang-orang lain kan. Ini kan orang kata nak menundukkan orang kan. Bila kita takut dengan audien dan sebagainya. Inilah mungkin petua yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. So saya dah bukakan nota. Sebelum ni telah kita bincangkan mengenai surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah, surah Jumaat, surah yang ke 62 kronologi iaitu yang ke 110, ada 11 ayat sahaja. Kategorinya kategori madaniyah. Minggu lepas adalah kita masuk laju juga, tapi kita ada bincang pasal mukaddimah ataupun mengenai pendahuluan. Ada fadilat. Apa fadilat dia? Nabi biasa padankan dengan surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun. Iaitu Nabi baca surah Al-Jumu'ah pada rakaat yang pertama dan Nabi baca surah Al-Munafiqun pada rakaat yang kedua. Sebab itulah inilah dijadikan amalan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu digunakan oleh Abu Hurairah dan juga Ali bin Abi Talib. Dan Ali bin Abi Talib dia membaca surah bagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan, iaitu surah Al-Jumu'ah pada rakaat pertama dan surah Al-Munafiqun pada rakaat yang kedua. Welcome Dr. Nur Syahriza, Dr. Siti Nubaya pun, Dr. Nubaya. Okey. Terima kasih Ustaz. Salam. Okey. So, kita baru je start apa kan. So nanti boleh tengok rakaman. Ada salah satu sunnah bagaimana memulakan majlis dan memberi impak yang besar kepada pendengar dengan memuji-muji Allah, dengan kita membaca ayat daripada Al-Quran dan dengan kemudian kita bersaksi syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Okey. Nanti tengok kat rekod lah. Okay. Kemudian kita pun dah belajar tentang surah Al-Jumu'ah, iaitu adalah kelebihan surah tadi dijadikan di antara amalan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan amalan Nabi juga. Mereka mengikuti beberapa solat Nabi. Nabi baca pada rakaat pertama surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun pada rakaat yang kedua. Dan perbincangan surah ini iaitu mengenai kita kata apa, surah-surah infak. Surah-surah yang berkaitan dengan harta ataupun infak ataupun harta lah, yang telah kita ringkaskan sebelum ini mengenai turutan selang seli kan, ataupun ayat dalam pada juzuk yang Al-Jumu'ah ni juzuk berapa? 28 juzuk 28. Al-Mulk dia dalam kemudian surah yang ke-67 di awal juzuk. Surah Al-Jumu'ah surah yang ke-62 daripada turutan Al-Quran, juzuk yang ke-28. Dalam juzuk 28 ni hujung 20 juzuk Al-Hadid dan sampailah 10 Tahrim. Ceritanya berkaitan dengan infak dan jihad. Okey. Dan kemudian saya lajukan dia. Kandungan surah, keseimbangan dan sebagainya
cerita ini iaitu di antara perkara yang telah kita bincangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penekanan tentang ibadah solat Jumaat. Dan bagaimana kita nak katakan ibadah solat Jumaat itu ataupun perintah dalam solat ini, perintah solat dalam ayat ini, um, perintah solat dalam ayat ini kita katakan merupakan perintah yang adil daripada Allah. Sebab kalau kita baca ayat dalam surah ini, dia akan beritahu kat kita apa dia? Supaya tinggalkan jual beli, dia kata. Tinggalkan jual beli. Dan juga jangan lakukan apa-apa melainkan solat. So adakah Islam ini hanyalah agama untuk menyuruh kita solat semata-mata? Kan? Adakah agama menyuruh kita solat semata-mata? Jawapannya tak, kan. Sebab jawapannya adalah mana ni? Jawapannya kerana solat Jumaat, satunya kerana surah ini menceritakan kepada kita tentang hari Jumaat. So hari Jumaat Tuhan kata ada satu solat yang mesti kita jaganya, iaitu jangan kita sewenang-wenang ambil mudah. Jaga sehingga urusan jual beli pun maka perlu kita tinggalkan ke tepi. Kalau urusan jual beli pun tidak boleh dilakukan, bermaksud urusan-urusan yang tidak mendatangkan faedah, lagilah kalau boleh kita jauhkan. Termasuk juga dalam keadaan kita pada hari ini, kan. Tiada solat Jumaat. Apakah bila tiada solat Jumaat kita pun rasa alah bebas. Selangor tak ada solat Jumaat. So kalau kita duduk kat Selangor, tak salahlah kita pergi ke IOI, kan. IOI namanya IOI Putrajaya, tapi IOI tu adalah wilayah Selangor, kan. So kita duduk hospital Sedang ataupun hospital UPM. So kalau kita rasa ataupun dekat Fakulti Perubatan, alah masjid UPM tutup, Masjid Maldi pun tutup. So kita free. Adakah kita rasa macam jom kita pergi IOI, kan? Sedangkan dekat Putrajaya masjid berlambak kosong untuk solat Jumaat, kan? Untuk solat Jumaat. So ini salah satu yang Tuhan berikan peringatan kepada kita. Kalau kita lihat ayat yang berkaitan dengan solat. Kita jalan-jalan dulu dalam surah ni. Okey. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan bang. Lama tak dengar bang. Tapi dalam terjemahan tulis bang. Azan bang. Untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat yang wajibnya lelaki lah. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Jadi surah ni khusus cerita kat kita. Kan kita cerita pasal kandungan tadi, cerita pasal kandungan. Surah ni ada antara khusus cerita kat kita iaitu untuk memelihara solat Jumaat. Memelihara solat Jumaat. Dan adakah kita kata Islam ni agama yang rigid sehingga katakan alah hidup ni hanya untuk beribadat semata-mata, tidak boleh berjual beli? Tidak, kan? Sebenarnya ini adalah berkaitan dengan hari Jumaat, solat Jumaat aja, bukan keseluruhan hari Jumaat. Kita kena ingat, orang-orang Yahudi, mereka tak boleh berniaga pada hari apa? Sabtu. Mereka tak boleh berniaga pada hari Sabtu, bukan waktu subuh, bukan waktu zuhur, bukan waktu asar, bukannya 1 jam ataupun 1.5 jam macam solat Jumaat. Mereka tak boleh berurusan menangkap ikan pada hari Sabtu. Tak boleh bekerja pada hari Sabtu. Tapi apa yang berlaku orang Yahudi, dia pasang pukat pada hari Sabtu dan kemudian dia ambil pukat tersebut, dia tarik pada hari Ahad. So akhirnya dia dapatlah ikan yang banyak. Bila akhirnya Tuhan murka kepada mereka, Tuhan kata, kenapa kamu bekerja menangkap ikan pada hari Sabtu? Bukankah sudah dilarang? Kata orang Yahudi, dia kata apa?
Oh, kami tak tangkap ikan pada hari Sabtu, ya Allah. Kami hanya letak aja dan ikan tu pergi sangkut situ buat apa? Lepas tu kami ambil lah pada hari Ahad. Nampak tak? Jadi orang Yahudi ada peristiwa mereka dan akhirnya mereka pun ditukarkan menjadi monyet kan. Kumpulan yang buat idea tu yang nampak macam cerdik tu ditukarkan menjadi monyet kan. Tetapi orang Islam ada juga larangan ketika solat Jumaat. Tidak benarkan kita untuk buat perkara-perkara berkaitan dengan jual beli. Hari ini dah sangat asing bagi kita kan. Kita orang Islam lelaki lah. Tetapi orang perempuan kita tak kata apa, kita hukum hari ni dikata macam susah sikit. Bukan susah, saya rasa hukum hari ni dia unik sikit. So adakah orang perempuan tak boleh pergi jual beli Ustaz? Kan maksudnya kedai antara satu kisahnya di masjid ialah tak menjaga lelaki tetapi jaga kedai tu perempuan. So saya tak tahu doktor faham tak suasana. Lelaki-lelaki ni sebelum SOP ataupun sebelum berlaku pandemik dululah. Kan lelaki-lelaki yang aja pergi solat Jumaat, masa itulah dia dapat makan. Kedai cendol ada, durian, kedai nasi ayam ada. Dan waktu khutbah pun lelaki makan. Sambil mendengar khutbah dengan diam lah kan. So nak kata boleh tak berniaga? Tak boleh. Tapi lelaki tak berniaga. Yang berniaga siapa? Perempuan. Perempuan. Dalam ayat ni saya ingat tak ada pun kata lelaki atau perempuan. Kan? Dan akhirnya apa yang berlaku, ada juga perniagaan, ada orang lelaki yang terleka, duduk kat situ makan cendol, lepas tu walaupun dengan khutbah tak bercakap, disap rokok tapi tak berikan perhatian yang sepatutnya kan, sepatutnya pergi dalam masjid, lakukan sebagai salah satu perkara dalam proses ibadah, syarat-syarat sah solat Jumaat. Okay tak? Saya tak nak panjang dulu, nanti kita akan bincang pasal tu. Cuma perbincangan kita nak kata Islam bukanlah agama yang rigid yang menghalang untuk kita berniaga. Cuma ini adalah solat Jumaat dan dicerita tentang apa yang perlu dilakukan pada hari Jumaat itu sahaja. Dan pada hari Jumaat itu sahaja. Bukannya keseluruhan. Menunjukkan kita ni lagilah tak rigid. Sebab dulu orang-orang Yahudi langsung tak boleh buat apa-apa. Tapi kita orang Islam hanya sedikit waktu saja diberikan oleh Allah Ta'ala untuk tidak berniaga. Dan di antara perkara yang penting untuk kita ulang, hari Jumaat adalah perkara yang besar. Jumaat itu, hari Jumaat adalah perkara yang besar. Kita hari Jumaat kadang tak rasa, kita ingat weekend aja. Hari Sabtu Ahad kan. Jumaat adalah perkara yang besar. Bagaimana dia sebut di antara nama-nama surah dalam Al-Quran dipanggil surah Al-Musabbihat. Apa perkataan Al-Musabbihat? Sabbaha, lagi apa? Yusabbihu, subhana, sabbihis. Kan? Sabbihis. Isra' subhana, hadid sabbaha, yusabbihu. Al-A'la, sabbihis marabbikal a'la. Surah Al-Musabbihat di antara surah yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu surah-surah Al-Musabbihat ini, surahnya, temanya, kisah-kisahnya, Nabi kata apa? Terdapat lebih baik daripada 1000 ayat. Lebih baik daripada 1000 ayat. Saya pun tak terperasan hadis ni, doktor semua. Tapi saya start baca kan. Beberapa kali bila saya dah dapat ingat balik, saya bacalah. Paling saya rasa kalau tak tahan sangat letih hari tu, saya baca Sabbihisma Rabbikal A'la. Rajin saya bacalah panjang-panjang. Sederhana rajin saya baca yang tengah-tengah. Surah Al-Jumu'ah kan. Al-Jumu'ah pendek dia, satu muka lebih sikit dia. Satu perkara bila saya baca surah Al-Jumu'ah ni, ada satu malam saya mimpi ayah saya kan. Saya dah lama kan, saya dah lama teringat. Tapi tidaklah terasa sedih apa duk teringat kan, sebab kadang-kadang anak-anak peluk saya. Saya kadang perangai saya tak tahu doktor-doktor macam mana, tapi perangai saya dengan bapa saya, kita bukan jenis yang peluk-peluk kan. Orang tua lama kan, dia sayang kat kita. Kalau kita telefon dulu-dulu pun dia tak cakap, dia bagi kat mak dia. Tapi lepas tu dia kat belakang dia sibuk tanya. Cakap pun ringkas saja. Macam mana dia belanja dia? Tu je. Ayah kan, ayah zaman dulu. Sekali dalam mimpi tu saya terfikir, dalam beberapa hari saya terfikir, kenapa aku dulu tak peluk je bapak aku? Bapak dah meninggal baru terasa rindunya nak peluk dia. Tapi bila sekali tu bila saya teringat macam tu, kan? Lepas tu saya baca surah Al-Jumu'ah.
Ya Allah kan, tolonglah aku baca surah Al-Musabbihat yang ayat dia lebih baik daripada 1000 ayat yang lain. Bagilah peluang aku nak mimpi bapak aku. Malam tu saya mimpi dia, saya terus peluk dia. Oh, sampai bapak saya dalam mimpi tu dia yang pelik. Kenapa anak aku ni? Kan? Okay. So, kelebihan soal Jumaat berdasarkan pengalaman. Tapi kena yakin nak, surah Al-Musabbihat mesti ada kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh Nabi SAW, terdapat ayat lebih baik. Bermaksud, perbincangan Al-Jumu'ah, surah hari Jumaat ini satu perkara yang besar. Tak banyak, 7 je. Isra' Mi'raj, Hadid, Jumu'ah, nama Allah Al-A'la, At-Taghabun, As-Saff, malaikat-malaikat, Saff-Saff dan sebagainya. Okay. So kita masuk ayat yang pertama. Kita ulang balik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim." Dihilang tanda bulat atas tu, tanda mati. Ardil malikil quddusil azizil hakim. Hilang ke mana? Tak apalah. Maksudnya, senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang maha suci, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Raja Al-Malik yang maha suci, Al-Quddus, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah telah mulakan sentiasa bertasbih kepada Allah dengan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi ni, kita kata apa? Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tak makhluk yang bertasbih kepada Allah? Sangat banyak. Kalau kita tengok ada kaitan sedikit sebanyak tentang surah Al-Isra, tentang surah Al-Isra. Surah Al-Isra, langit yang pertama ada di kalangan kita ni, apa yang kita faham? Langit yang pertama tu di mana? Dulu kita belajar masa sains sekolah menengah tingkatan 1, kita start belajar atmosfera, stratosfera, apa semua tu kan, apa fera-fera atas tu lah kan. So kita tahu ada lapisan langit. Tapi lapisan langit yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, langit yang pertama ni, itu yang penghujung galaksi kita yang kita pun tak tahu. Yang kita tahu ada orang kata planet dah jumpa sampai hujung macam mana. Yang lain tu diorang kata banyak tak? Banyak. Di langit terlalu banyak bintang-bintang bertaburan di langit sana. Imam Ghazali dia tak percaya kat bintang. Bukan tak percaya ilmu pasal bintang tu, nujum-nujum tu. Ilmu Imam Ghazali dia kata dari antara falsafah. Imam Ghazali kata aku kecewa dengan bintang. Sebab bintang kan nampak cantik di malam hari sedangkan rupa dia tak cantik pun. Bintang nampak macam dekat bersinar tetapi aku nak pergi tak dapat pergi pun. Imam Ghazali kan. So ada banyak makhluk yang berada di atas langit sana. Bumi pun banyak juga. Bumi pun banyak juga. Kita kata bumi ni, saya pernah pergi Sabah, saya ingat pergi Sabah, naik bot, lepas tu ada gerombolan ikan lalu. Shoo, kan? Gerombolan ikan lalu. Sampai saya terfikir, macam mana Allah Ta'ala boleh jamin seko-seko-seko ni terjamin makanan dia. Kan? Terjamin makanan dia. Ini Dr. Yusni punya profil kan, bintang-bintang. Tu lalu banyak. Semua ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan sebut yusabbihu lillah ma fis sama, ma apa-apa kan, apa-apa. Jadi bermaksud apa? Terdapat banyak lagi makhluk yang tidak diketahui bertasbih. Maka itu kerana itu digunakan kalimah ma, apa sahaja. Banyak lagi. Banyak makhluk kita tak tahu kan. Yang kita nampak, kita tak nampak, makhluk gaib ke, makhluk tak apa nak gaib. Kadang-kadang dia tak gaib pun tapi pandangan mata kita tak mampu untuk melihat. Terlalu kecil benda tu. Tapi dia wujud di atas muka bumi. Tengok guna mikroskop baru kita nampak. Semua ni bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita je manusia. Kadang-kadang tasbih kan tak bertasbih kan. Tasbih banyak time solat aja. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim.
Sebab itu manusia ni apabila mereka ingkar kepada Allah, adakah kurang kita kata apa, kurangnya kekuasaan Allah? Tak langsung. Yang kedua, kurang tak tasbih kepada Allah? Tak ada manusia yang bertasbih pada Allah. Adakah Allah Ta'ala tu akan menjadi lemah? Tidak. Manusia ni berapa bilion aja atas dunia ni kan, yang hidup lepas tu mati. Bayangkan Allah Ta'ala yang bertasbih kepadanya, malaikat-malaikat yang makhluk-makhluk yang tidak kita ketahui. Ma fis sama. Gunakan ma apa? Iaitu banyak makhluk semuanya bertasbih pada Allah, benda yang kita tahu dan benda kita banyak yang kita tak tahu. Ayat ni agak unik kerana terdapat 4 fawasil, kan? Jamak kepada fasilah. Ada 4 fawasil. 4 fawasil bermaksud boleh berhenti di 4 tempat. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malik. Fil ard. Ataupun kita boleh berhenti. Fawasil ni bermaksud potongan-potongan. Ada 4 potongan. Apa maksud potongan tu? Potongan nama Allah yang berada di hujung tu. Itu saya kata agak unik kerana sifat-sifat nama Allah yang disebutnya di hujung tu ada 4. Ada 4. Sedangkan banyak ayat kebanyakannya hanya 2 fasilah saja. Innallaha alimun khabir. Innallaha azizun hakim. Aziz dengan hakim. Ayat ni ada 4. Kan? Ayat ni agak unik. Ada 4. So sebab tu agaknya Nabi sebut lebih nilai dia daripada 1000 ayat yang lain. Sebab baca ayat yang pertama saja dah merangkumi 4 nama Allah. Sedangkan banyak surah lain tapi disebut 2 saja nama Allah, kan? Satu. Yang kedua, tengok kandungan pun. Kita baca surah Al-Kahfi 110 ayat. Tapi kalau pada pandangan saya dia tidak seberat surah Al-Jumu'ah yang banyak sangat kandungan. So, ayat kandungan di atas tadi kan. Ni 8 kandungan. Al-Kahfi ada sikit pasal Nabi Musa Khidir, ada sikit pasal Zulkarnain, ada sikit pasal orang kaya, ada sikit pasal kisah pemuda Kahfi. Tu surah panjang tu, kan? Surah panjang. So, tu surah yang agak unik, kan? Disebut dalam ayat yang pertama saja ada 4 fasilah. Belajar sikitlah, kan? Istilah dalam tafsir. Dia panggil fasilah. Satu. Fos tu F, macam mana dia fos lah. Fasod lam, fos tu kelas. So kalau kita ada berapa kelas hari ni, semester ni, saya ada 4 kelas. Saya ada 4 fawasil. Saya ada 4 fusul ataupun fawasil. Saya ada mengajar 4 kelas. Macam tu. Okay. So kebanyakan surah yang lain hanya ada 2 fasilah sahaja. Apa fasilah yang pertama? Al-Malik. Al-Malik. Al-Malik, apa maksudnya? Raja. Raja. Yang merujuk kepada kuasa, pemilik, seterusnya pemerintah yang wajib untuk ditaati. Kalau raja saja, maka tak dituntut untuk ditaati, maka kita tak panggil sebagai Al-Malik, kan? Kita panggil sebagai lain-lain lah. Tak panggil raja lah, kan? Raja, nama je raja. Raja Petra, kan? Tapi kita tak perlu taat kat dia pun, kan? Raja Petra. Al-Malik. Al-Malik merujuk kepada raja. Ingat tak perbincangan kita? Kita pernah bincang Al-Malik. Kita tengok, kan? Dalam surah Al-Fatihah, kita ada baca ni. Safari. Okey. Kita tengok surah Al-Fatihah. Kan, surah Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin. Sama tak ejaan dia? Samalah. Yang menguasai. Maksudnya apa? Raja. Raja hari pembalasan. Tapi dia guna huruf alif ni. Malik. Kan? Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Dia ada alif kecil. Apa beza dengan yang gunakan Al-Malik macam surah An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tak ada alif. Al-Fatihah ada maliki yaumiddin. Dalam An-Nas malikin nas. Apa? Kalau ingat, kita ulang kaji balik kan.
Kalau Tuhan gunakan Maliki Yaumiddin, apa beza Maliki Yaumiddin dengan Malikin Nas? Maliki Yaumiddin iaitu pemilik hari pembalasan. Hari pembalasan ni dia besar. Tak semua ataupun raja ada banyak, tapi raja yang mempunyai hari pembalasan hanya Allah Taala sahaja. So kita, sebab itu ulama kita, dia ulama mazhab kita lah, dia letakkan alif kat sini. Maliki Yaumiddin, yang menunjukkan kepada kita berilah penekanan terhadap ayat ini sebab dia berkaitan dengan raja, satu-satunya raja yang memiliki hari pembalasan. Manakala An-Nas pula tak ada alif kan? An-Nas tak ada alif. So bila An-Nas tak ada alif, bermaksud raja juga yang menguasai, raja lah, dia maksudnya raja. Raja untuk manusia. Raja manusia ramai tak? Ramai. Kita kat Malaysia pun ada berapa belas raja. Kan? Ada berapa belas raja. So raja sekalian manusia tak digunakan alif untuk membezakan di antara raja yang besar, Rabbil Malikin Nas, dengan raja yang menguasai manusia sahaja. So Al-Malik. Al-Malik. So kita bincang. Ada tak nama Allah nama dia Al-Malik? Ada kan? Tapi itu di luar teks bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Al-Quran, kalau betul-betul sebenarnya surah Al-Fatihah, dia adalah satu perkataan yang special, raja yang merujuk kepada hari pembalasan. So Al-Malik kat sini kan, Al-Malik dekat sini merujuk kepada maksudnya apa? Raja. Tapi raja apa? Raja yang memiliki manusia, raja yang memiliki dunia. Ni kan Al-Malik. Sebab itu Al-Malik ni, ingat tak perbincangan kita? Ma fis samawati wa ma fil ard, kan? Dia nak kaitkan Al-Malik ni dengan Al-Ard. Al-Malik, Al-Ard. Al-Malik, Al-Ard. Allah Ta'ala yang memiliki dunia ini. Al-Ard ini. Langit tak perlu tanya sebab tak ada orang gaduh siapa yang punya langit, kan? Mungkinlah tentera lah. Dia kata ini ruang udara dia. Tapi mostly orang akan bergaduh dia punya tempat wilayah di mana? Di bumi. Ya, di bumi. So Al-Malik kat sini dia tak letak alif. Bermaksud Tuhan sedang berbicara kat kita. Realiti. Dunia yang kamu duduk ini, Al-Ard ini adalah pemilik yang sebenarnya adalah milik siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, yang merujuk kepada kuasa yang memiliki dunia. So kita tambahlah sikit. Memiliki dunia. Kemudian dunia. Pemilik seterusnya, Al-Malik juga, raja ini, iaitu perintah untuk yang wajib untuk ditaati. Dia Al-Malik. Al-Malik ni raja yang mesti ditaati. Dia mesti ditaati. Sebab itu kita gunakan Al-Malik. Okay. So, perkataan pertama kita dapat Al-Malik apa dia? Iaitu pemilik dunia. Al-Malik, kalau Al-Malik, pemilik keseluruhan hari pembalasan dan dunia. Al-Malik, sebab itu Al-Malik Fahad, Al-Malik Salman, King Salman, King Fahad. Kita tak kata Al-Malik Salman. Salah kan? Kalau orang Arab dengar tu dia marah. Dia kata Al-Malik ilallah, dia kata. Al-Malik tu hanya Allah saja. Kalau Al-Malik laju, itu pemilik dunia. Tapi bila sebut Al-Malik bermaksud apa? Bukan pemilik saja. Mesti raja tersebut berkuasa sehingga wajib untuk ditaati. So Allah Subhanahu Wa Taala dalam Asmaul Husna ada tak nama Al-Malik? Ada kan? Bermaksud apa? Allah Ta'ala itu pemilik dunia ini. Dia pemilik dunia ini dan wajib untuk ditaati. Kemudian apa lagi nama Allah yang ada? Al-Quddus. Al-Quddus. Al-Quddus bermaksud yang maha suci. Kan? Yang maha suci. Yang maha suci. Al-Quddus. Al-Quds. Al-Quds samalah. Al-Quds, Al-Quddus. Al-Quds yang suci. Al-Quddus yang maha suci. Kabir, besar. Akbar, yang maha besar. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Al-Quds, kan? Islam, salam, kan? Assalamualaikum, kan? Salam sejahtera. Betul-betul nak mensejahterakan. Al-Quddus, wow kat sini
merujuk kepada yang betul-betul suci. Kan, yang betul-betul suci. Ada ini pun nama Allah juga. Kita tengok. Kudus dari segi bahasa bermaksud suci dari bercampur dengan bahan-bahan. Dan dia bermaksud juga suci dia sejak daripada azali. Dia bukan suci yang selepas kita bersihkan. Kan? Dia adalah perkara yang suci daripada sejak azali lagi. Sorry. Suci daripada sejak azali. Bermaksud ini sifat Allah Ta'ala. Suci yang betul-betul. Tak ada, kalau kita kata kita ni penyucian jiwa kita. Kan? Penyucian jiwa. Kita lain. Kita bukan Al-Qudus. Sebab apa? Penyucian jiwa kita kadang-kadang bersih, kadang-kadang dia kotor. Kita pun lakukan penyucian jiwa. Macam mana? Kita pun buka Al-Quran. Kita pun istighfar. Barulah minggu tu jadi minggu yang semangat. Lama kerja tiba-tiba hari Selasa baru petang macam ni baru dapat tazkirah. Alamak, esok aku pun kena ulang. Malam ni kenalah bangun. Lepas tu hari hujung minggu, Sabtu Ahad, alamak kan, lupa balik sebab pergi jalan. Dah buka PKP ni, dah boleh menyentas negeri. Lupalah nak jaga solat malam dan sebagainya, mengaji pun kan, dengan alasan tak apalah, ini adalah untuk keluarga, bawa anak-anak pergi jalan. Yang mungkin betul juga, saya lah tu kan. Lepas tu hari Selasa baru baca Quran dengan gangguan UPM, baru teringat, alamak kan, barulah hari Selasa malam dan hari Rabu berlaku penyucian jiwa kan. Tak ci, itu bukan Al-Qudus kan. Al-Qudus yang bagaimana kalau katakan nama Allah ni suci sejak dari permulaan. Bermaksud Allah Ta'ala tu tak pernah pun kotor. Bukan bahasanya lah, kita tak nak namakan apa. Allah Ta'ala tak pernah ada kekurangan. Jadi Allah Ta'ala tu Al-Qudus kan. Al-Malik dah seorang pemilik dunia yang suci, tak pernah buat salah. So kalau ada orang komplain dunia ni kan, kenapa Tuhan jadikan orang jahat? Silap betul Allah Ta'ala ni pergi jadikan orang jahat. Orang Syiah kata Al-Quran itu salah turun. Patutnya Al-Quran itu wahyu nak turun kepada Sayyidina Ali, tetapi tersalah turun. Jibril silap kan, dapat arahan daripada Allah. Lepas tu Jibril pergi bagi wahyu kat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Syiah kata Quran tu salah turun. Kalau kata Jibril buat salah, siapa bos dia? Allah Ta'ala. Tentulah Allah Ta'ala tu salah. Kan? Tidak kan? Al-Qudus sifat Allah tu, dia maha suci. Dia takkan pernah salah. Kita ada masalah apa-apa, kita rasa, ya Allah, kenapa hidup aku jadi macam ni? Mungkin kita yang bersalah. Jangan sekali kita menyalahkan Tuhan. Sebab apa? Tuhan tak pernah salah. Kan? Bagaimana kita tahu? Sifat dia Al-Qudus. Dia suci. Kan? Sebab itu apa yang berlaku pada hidup kita ada di hikmah dia. Apa itulah Tuhan aturkan. Kita dapat sesuatu kan, maka sebenarnya itu mungkin terbaik untuk kita. Kita dah usaha tapi kita tak dapat perkara tu. Mungkin perkara tu sebenarnya tak baik pun untuk kita. Kan ada dalam Quran Tuhan sebut kan. Ada manusia, sebahagian manusia menyangka perkara yang baik itu untuk dia, sedangkan Tuhan tahu perkara tu tak baik untuk dia. Ada juga perkara itu yang dia rasakan dia marah, dia tak suka perkara tu, sedangkan Tuhan tahu perkara tu adalah baik untuk dia. Itu sifat Al-Qudus, tak pernah salah. Suci daripada sejak permulaan. Kalau kita gunakan perkataan zakat, dia lain. Dan ini berbeza dengan kalimah zakat yang juga bermaksud suci. Zakat pun suci. Bayar zakat lah. Ni semua tim dah lain dah. Tim dah belajar dah belajar sendiri ni, dia macam-macam, dia zakat sendiri ke ikutlah kan. Yang penting kena keluarkan zakat. Nak ikut kiraan kalender hijri ke, nak ikut kalender kalender qamari ke, ataupun kalender syamsi ke, kalender syamsi masihi, nak ikut kalender qamari ke, kalender hijri ke, ikutlah kan. Tapi kalau kita ikut kalender kalender kehidupan kita, kalau kita ikut kalender qamariyah, pasti kita akan lebih setahun dalam hidup kita. So bayar zakat juga bermaksud suci. Zakat juga bermaksud suci. Tetapi dia suci macam mana? Kerana ia bermaksud kesucian yang datang kemudian itu setelah dibersihkan. Oh, bahasanya canggih sikit. Zakat ni bermaksud dia bukan suci daripada asal. Harta kita kena keluarkan zakat.
So kita dah ada harta, kita tak tahu harta kita kadang-kadang waktu tengah kerja kita mengulur ke, kadang-kadang kita terlelap ke, kadang-kadang kita masa tu penat, kita tak menyampaikan apa yang sepatut kerja kita dengan terbaik kan. Dengan kadang kita cuti-cuti yang kadang-kadang kita tak tahu cuti kita tu macam mana kan. So bayarlah zakat kan, bayar zakat dengan pendapatan-pendapatan yang kita ada. Barang kemas yang kita tak pakai kan. So sebab tu janganlah marah mami-mami mami-mami kan. Mami-mami Penang makan sampai ke lengan. Ada orang Kelantan sini kan. Orang Kelantan dia banyak pakai barang kemas kan. Ni kisah benar kan pakai. Kita tak tahu mungkin sebab kerana dia pakai tu, kerana dia tak nak zakat kan, dia pakai. Kita pula kata dia menunjuk kan. Apalah nak tunjuk, kalau ada barang kemas banyak pun simpanlah kan. Orang tu pakai salah kan, simpan kena zakat. Salah kita ni. Tu jangan sibuk hal orang. Zakat. Yang penting kalau kita lah, kalau kita ada, kita jenis segan-segan nak pakai, adalah sikit-sikit kan. Tak adalah kaya sangat barang kemas apa. Saya pernah jumpa orang ni kalau saya jemput, kalau saya sebut, doktor semua kenal lah. Isteri kepada dia antara kita punya menteri sekarang. Dia letak gold bar dia dekat handbag. Gold bar dekat handbag. So tak nak keluar zakat. Tak nak keluar zakat. Tanya saya, Ustaz, saya letak macam ni, okey Ustaz, ni gold bar ni betul ni Ustaz? Dan so saya letak kat sini sebagai perhiasan. Cantik jugalah dia letak dalam suatu bekas, lepas tu letak dekat handbag dia, macam kitchen. Kita yang orang letak gold bar sebagai kitchen kan. Lepas tu kata saya pakai ni sebab saya tak nak bayar zakat. Okey Ustaz, wallahualam. Saya kata tanya Menteri Agama, saya kata. Tanya Menteri Agama. Okey. So zakat kalimah kudus tadi tu adalah bentuk sirah mubalaghah. Saya kata ada ni kan sabdu dengan waw ni sangat-sangat suci. Allah Taala sangat-sangat suci. Okey, kerana ada syaddah ni, syaddah lepas tu ada waw. Al-Quddus, Masjidil Aqsa, Al-Quds, suci, masjid suci. Kan? Masjidil Haram, Masjidil Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram. Masjidil Nabawi Asy-Syarif kan, Asy-Syarif yang dimuliakan. Al-Haram, banyak perkara yang diharamkan dekat situ, maksudnya berada dalam ihram. Al-Quds, Masjidil Aqsa yang disucikan. Al-Quds saja maksudnya benda biasa, suci. Ni kudus lagi dalam suci dia. Okey. Ya Allah, 5:54 lah. Saya tak boleh lama sangat hari ni. Bermakna Allah Ta'ala bukan suci, tapi telah menjadi sumber kepada semua kesucian kepada alam. Oleh itu kita melakukan takdis kepada Allah, maka kesannya adalah kita menyucikan diri kita. Adapun Al-Aziz dengan Al-Hakim, apa dia? Kalimah Al-Aziz mempunyai dua makna, hormat, kuasa. Al-Aziz, kita kata yang maha perkasa kan. Bukan setakat perkasa, dia hormati dan mempunyai kuasa. Serta Al-Hakim, bijaksana. Al-Hakim, hikmah, terkandung hikmah yang mengatasi ilmu ataupun orang-orang yang alim. Sebab itu hari ini kan menjadi perdebatan di dalam kita punya Kementerian Sumber. Macam mana melahirkan tenaga-tenaga pekerja yang banyak skill dan sebagainya. Hikmah lah, hikmah. Mengatasi ilmu. Sijil banyak kan, sijil banyak. Dapat ada master dan sebagainya. Tapi bagaimana untuk menghadapi sasaran pada hari ini. So kita sebenarnya ada perbincangan tentang ayat ini dan mukadimah tadi pada minggu yang lalu, tapi saya ulang balik kan, sebab di antara ini penegasan tentang fawasil tadi. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Al-Aziz dan Hakim ni, Hakim banyak seisyarah, tapi Aziz ni pun tidak terlalu banyak syarahnya. Aziz ni cuma yang penting kita tahulah, iaitu bukan setakat perkasa, bukan setakat kuat, tapi mempunyai nilai hormat dan berkuasa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hakim, banyak kali saya cerita perbezaan di antara hikmah dan ilmu. Hikmah, ilmu yang digarap dapat ilmu pengetahuan, tapi hikmah dia lebih luas dan dia lebih utama daripada ilmu. Pengalaman, ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pemerhatiannya, tapi mesti disandarkan kepada ilmu yang betul. Betul, ilmu tu walaupun tidak sebesar hikmah. Ada orang kata buat apa masuk universiti, saya belajar daripada universiti kehidupan kan. Sukatilah, bolehlah, tak ada masalah. Tapi mesti apa yang disandarkan, apa yang dikatakan dalam universiti kehidupan dia itu mestilah disandarkan kepada perkara yang betul, iaitu ilmu yang berteraskan
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, jadi universiti kehidupan yang macam-macam hari ini orang boleh reka, kan? Apa ilmu yang dia rasa betul lalu dia ajar sahaja pada orang lain. Sedangkan mungkin hikmah tu bukan untuk dia. Bukan untuk orang lain, hikmah tu hanya untuk dia. Tapi macam mana dia tidak, kenapa dia tidak dapat mengawal? Kerana dia tidak ada ilmu pengetahuan untuk membimbing ataupun meluruskan hikmah yang dia dapat dalam kehidupan dia. Wallahu a'lam. Okey, kita lagi pada ibrah kita. Ibrah kita yang pertama, kita ulang balik sikit. Antara sunnah Nabi SAW ialah membaca surah Al-Jumu'ah pada rakaat pertama, manakala surah Al-Munafiqun pada rakaat yang kedua. Ini sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan kedua, kita sangat digalakkan untuk membaca surah Al-Musabbihat. Sangat digalakkan. So, Sabbih isma rabbikal a'la. Senang kan? Dah hafal ataupun mudah nak hafal. Selalu dengar orang solat witir. Bacalah kan surah Al-Musabbihat. Kadang-kadang kalaulah tak sempat sangat kan, bacalah dalam solat kan. Dalam solat. Sabbih isma rabbikal a'la. Solat sunat. Lepas solat isyak mungkin tak tahu confident. Dah lama tak baca. Takut terlupa. Solat isyak. Solat sunat 2 rakaat lepas isyak tu boleh buka handphone. Kan? Buka Quran. Solat sunat boleh kan. Kita pun baca, kita pun tanda siap-siap kan dekat phone kita. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa kan. Okay. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala memberkati hari Jumaat. Allah Taala memberkati hari Jumaat, kena tekan ya. Hari Jumaat dan mengangkat sebagai peristiwa yang besar. Macam mana kita tahu? Sehingga Allah Taala mencerita tentang kalimah-kalimah tasbih, musabbihat kepada di antaranya surah Jumaat ini. So, hari Jumaat adalah hari yang besar kepada orang-orang Islam. Wallahu a'lam. Okey? Boleh? Itu saja. Saya ada masa sikit. Bukalah soalan 2-3 minit ni. Ustaz nak tanya. Assalamualaikum. Salam. Tadi Ustaz ada sebut tentang antara zakat tu untuk kita perkara-perkara yang kita contoh cakap yang terlepas, contohnya macam Ustaz cakap tadi kerja kan, kadang-kadang benda-benda lawa kita buat, kerja kita tak berapa betul. Apa perbezaan dengan kita membayar kita panggil syubhah ya Ustaz? Okay. Subahah, sebab benda tu ada yang dulu yang saya faham itu antaranya baik untuk kita nak cover benda-benda yang kita tak pasti kita buat tu. Adakah kita maknanya kita bayar syubahah tu maksud saya tak sama dengan zakat. Zakat memang mesti buat. Syubhah ni bila kita rasa kita perlu nak membayar, bila kita rasa kita ada maknanya ada tak kepastian dalam kita punya tanggungjawab tu. Contohnya bekerja lah. Yalah. Sebenarnya kita punya bayar zakat tu adalah untuk syubhah kita tu juga. Okey. Macam mana kalau kita bayar asing, maksudnya kita niatkan syubhah tu? Itu pun terbaik juga sebab kita niatkan sebagai sedekah. Sebagai sedekah. Jadi sebenarnya dalam Islam ni kita memang nak mengelakkan syubhah tu. Tapi dalam keadaan satu wajib dan keadaan kedua kita punya inisiatif. Yang wajib tu memang dah terletak dah. Zakat fitrah kan. Lepas tu zakat harta, zakat pendapatan. Tapi dalam masa yang sama berkaitan dengan syubhah juga sebenarnya. Kan syubhah bukan setakat tentang pekerjaan kita je. Syubhah hak harta dalam kita miliki tu. Mungkin harta yang kita dapat tu adalah juga milik orang lain. So melalui macam mana kita nak selesaikan? Melalui kita bersedekah kepada orang lain. So akhirnya sistem yang kita tidak tahu di luar pengetahuan kita, bagaimana duit itu akan rolling balik kepada orang yang sepatutnya dapat, itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita kena yakin aja yang kita hanya follow Allah Ta'ala punya sunnatullah. Sunnatullah ni, sunnatullah kan, dia punya circle tu. Yang kita nampaklah macam mana hujan, dia turun ke bumi, lepas tu matahari panas, naik jadi awan, turun balik. Ada sunnatullah yang kita tak nampak. So, jadi daripada sunnatullah tu, di antara perkara harta kita membersihkan harta. Dan ada 2 bentuk. Satu yang wajib, satu zakat, iaitu untuk mengelakkan syubhah tadi terhadap harta yang kita kerja, macam mana kita dapat. Yang kedua, milik siapakah harta kita tersebut.
Tapi yang kedua, ada juga dalam cara kita menyumbang dalam keadaan bukan yang wajib, iaitu dalam keadaan kita bersedekah. Dan itu disebut ganjaran yang lain pula daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua ada ganjaran, tapi sedekah ni lagi banyak disebut dalam Al-Quran tentang ganjaran-ganjarannya. Menunjukkan kepada kita dua-dua boleh buat, dan sedekah ni juga antara perkara yang sangat dituntut untuk mengelakkan syubhah-syubhah dalam harta yang kita miliki. Macam tu. Lagi satu Ustaz, cuma ada yang berkata syubhah ni kita, contoh kita dah niat nak buat sumbangan untuk syubhah, cumanya duit tu maknanya saluran yang kita bagi tu untuk macam lebih kepada bukan spesifik kepada individu, tapi dia lebih kepada maksudnya kemudahan, contohnya infrastruktur, kemudahan Boleh. macam orang ramai. Macam tu ke dia punya syarat dia? Dia zakat ni memang dia ada spesifik, tapi sedekah ni tak ada masalah. Tak ada masalah. Maksudnya dia lebih terbuka lah. Cuma Allah kalau zakat ni kan ada spesifik asnaf yang 8 tu. Tapi kalau sedekah ni kalau kita tengok dalam Quran, Allah Taala bagi pertama dia suruh cari cari ibu bapa kan, orang terdekat. Yang kedua kaum kerabat. Yang ketiga baru anak-anak yatim, yatama wal masakin, baru orang-orang miskin. So sedekah ni dua yang pertama tadi tu, usahakan kepada kaum kerabat terlebih dahulu. Macam mana caranya terpulang lah. Bagi infra ke, bagi duit ke, taja, yuran ke, macam tu. Dia tak ada spesifik macam mana. Hello? Okay. Okey, faham Ustaz. Terima kasih. Sebab itu di antara perkara yang kadang-kadang kita katalah satu masa nanti doktor akan, ada orang yang doktor memimpin kan, doktor buka klinik ke dan sebagainya kan, tiba-tiba kita rasa macam tak adil aja. Si A buat kerja banyak, si B buat kerja kurang kan. So kita rasa macam adakah mereka ni mendapat ganjaran yang setimpal kan. So sebenarnya itulah konsep sedekah dan zakat. Sebenarnya bukan kita kata A dan B tu mana satu betul, tapi proses Islam ni sunnatullah, dia akan mengalirkan duit. Nanti kalau kata si B yang sebenarnya buat kerja tak bagus tapi dapat duit banyak, sebenarnya Tuhan tahu cara. Kalau tak bayar zakat, Tuhan akan bagi dia. Ataupun kurang bersedekah, Tuhan akan ambil daripada dia. Kereta dia tayar pancit ke, rosak ke dan sebagainya. Si A, jadi dia akan ambil. Kalau dia tak ambil, kalau orang tu bagi, maka insya-Allah Tuhan tak ambil lah. Tapi si A tadi, walaupun dalam kita kata apa kaitan A dengan B tu dengan dunia lebih besar kan, dia Tuhan tu sunnatullah akan sampai juga kepada si A keadilan dia. Sebab tu kita pun akan kita bekerja, kadang-kadang kita kata aku kerja teruk-teruk kan, aku kerja teruk-teruk, lepas tu si fulan tu dia pun kerja ala kadar dekat jabatan aku ni, tapi dia punya gaji sama macam aku je. Mana adil kan? Di mana keadilan? Habis-habis aku dia kena kerja. Bos suruh aku je yang buat itu ini dan sebagainya. Doktor jangan risau kan. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu rezeki tu, ketentuan Allah tu telah ditetapkan. Yang penting kita usaha pada masa tersebut kita dapat ganjaran pahala di sisi Allah. Ini satu sudut pandang lain lah. Berbanding kita hanya melihat harta kita ada syubhah ataupun tidak. Kita kadang-kadang kan, kadang-kadang kita hidup. Sebab itu konsep zakat sedekah ni termasuk dalam kitaran sunnatullah kan, yang kita lakukan. Kalau kita tak buat, sunnatullah tu pasti akan berlaku tak? Akan berlaku. Itu orang kata rezeki yang tak diberkati, anak-anak dia tiba kita tengok sakit kan. Lepas tu duit dia habis juga, walaupun duit dapat banyak kan. Sebab tu orang yang berjudi dia tak akan tenang. Lepas tu dia pergi minum arak, akhirnya accident ataupun akhirnya keluarga bercerai-berai dan sebagainya. So ini cerita pasal apa tadi? Al-Hakim kan, Al-Azizul Hakim. Bijaksananya Allah Taala dalam mengatur dunia ni kan, ya, mengatur dunia. So ini yang kita kata apa? Macam mana kita kata sifat Allah Al-Qudus, sifat Allah Al-Qudus. Maha suci Allah yang tak ada kesalahan. So kita cerita pasal satu pasal kita mengeluarkan harta syubhah. Yang kedua untuk melihat apa yang berlaku dalam kehidupan semasa kita. Kadang kita kita rasa macam kita start komplain kan. Orang tu aku penat buat kerja kan. Aku juga kena pergi office, orang lain work from home dan sebagainya. Tak ada, Tuhan tu maha adil. Dia dah tentukan rezeki kita.
Kalau rezeki tu kita punya, tak dapat dalam bentuk kewangan pun, jangan risau. Kita akan dapat kesihatan, kebahagiaan dan sebagainya. Orang tu kita nampak dia dapat bahagian kita. Aku yang usaha juga dalam jabatan ni, dia pula dapat nama juga. Jangan risau. Adalah Tuhan akan ambil juga daripada dia. Tapi kalau dia dah keluar zakat apa semua, tu dia punya pasal lah. Tapi ketentuan Allah tu dah sunnatullah ni dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So Al-Quddus kan, satu nama Allah sebenarnya bila kita renung, kita akan faham sebenarnya kehebatan Allah dalam mengurus hidup kita ni dah baik dah kan, dah paling best dah sebenarnya. Jangan kita rasa risau ataupun jangan kita rasa duka cita terhadap dunia yang diuruskan oleh Allah ni. Okey, tu sahajalah kot. Lagi ada apa-apa soalan? Tak ada. Saya nak kena berangkat ke Putrajaya. Ada program sikit malam ni. Tu Dr. Nubaya punya father-in-law kan. Saya bapak saya lah kan. Dia memang tak banyak cakap dengan saya. Tapi selepas lepas saya dah besar, dia banyak cerita kat cucu-cucu. Tengok macam Pak Tih tu kan. Konon-konon saya lah kan. Allahuakbar. So kita akhiri dahulu Kita akhiri dengan baca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ridha-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhilah kami semua daripada azab api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak daripada kecil hingga kini. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang penuh oleh nikmat, bukan jalan orang yang diberkahi dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya Muqallibal Qulub, wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu dan syariat-Mu. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, yang Kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbi ja'alna muqimas salah min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diri kami di kalangan orang-orang yang mendirikan solat serta di kalangan zuriat kami. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal baras wal juzab wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okey, terima kasih. Itu sahaja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Masak dah. Okay. Bye. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okay. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Vivo 9005 Cik Su WD. Panjangnya Cik Su nama. Sekejap kena stop recording dulu.